wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna min al-'arifin bik. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bihi ta'ala. Itu sebab 150 bila kata Musannif ta'ala, maka jika dipasahkan nikah dengan aib suami ataupun aib isteri, jika pasah dahulu daripada wali, jadi wajib maharnya, atau dipasahnya kemudian daripada wali dengan aib yang datang kemudian daripada wali, maka wajib maharnya. Dia ada boleh atas kita dan tiada boleh khiar dengan sebab yang lain daripada yang tersebut. Tiada boleh khiar, tak sambil khiar dengan sebab yang lain daripada yang tersebut, seperti jika didapatkan dia khunsa yang wadih ataupun khunsa muskil, maka tidak sah nikah sertanya, atau didapatkan isterinya istihadah ataupun bisul yang mengalir, dan setengah daripadanya penyakit yang dinamakan dia dengan mubarak dan yang dinamakan dia dengan hikah, maka tidak boleh khiar dengan sebab itu. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dan nikmat hidup yang masih Allah Ta'ala beri. Syukur hidup kita Allah Ta'ala beri dalam negara Islam, yang kita dah Islam sejak kecil lagi, lahirnya kita daripada perut ibu kita, maka dapat dah Islam pada kita, yang Islam itu Islam baka dan keturunan. Syukur yang kita dapat Islam ni Allah Ta'ala mudahkan kita dan dorongan kita ke majlis ilmu, yang dengan ilmu-ilmu itu dapat kita benarkan semua ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan kita membenarkan ajaran yang dibawanya, itulah kita dengan iman. Lebih-lebih lagi syukur kita kepada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala mudahkan kita ke lorong ilmu, majlis ilmu, yang dengan ilmu itu juga dan dengan kita membenarkan di hati itu, maka dengan itulah kita bertaat patuh pada perintahnya, meninggalkan larangannya. Syukur juga di atas nikmat kesihatan yang masih Allah Ta'ala anugerah kepada kita, dan juga lapang masa, apatah lagi hidayah taufik yang masih dikekalkan kita. Dengan itu, khususnya pagi ini dapat kita hadir untuk solat subuh di masjid ini, dan insya-Allah kita manfaatkan segala masa yang ada ini dan kesempatan yang ada ini meneruskan bacaan kitab kita dari pengajian kitab At-Talaqul Badrain. Dan kita dalam masjid ini mari kita iktikaf sama-sama. Masa iktikaf dengan ibadat, sah ibadat dan kehadiran. Iktikaf sebagai pada ibadat itu, jadi mari kita lihat sama-sama dalam kehadirannya sahaja iktikaf dalam masjid ini. Dengan hadirkan saja niat itu barulah hasil pada iktikaf. Dan insya-Allah sepanjang berada kita dalam masjid ini, Allah Ta'ala hitungkan keberadaan kita itu sebagai sebahagian dari amal soleh. Apatah lagi yang kita jadikan keberadaan dalam masjid ini dalam keadaan membahaskan babak ilmu, insya-Allah ada besar itu. Apa yang kita nak sambung dengan sekalian, sebab terima kosong tu masih babnya bab khiyar dan bab nikah, yang kita dah bicara dulu. Apakah dia aib-aib yang sabit pada nisbah suami dan juga nisbah isteri, yang dengan sebab itu boleh ada istilahnya pasakh. Baik. Jadi dengan aib yang telah kita bicara lepas, sama ada aib yang memang ada kebolehannya dan keberangkaliannya pada isteri, pada
perempuan atau suami dan lelaki, itu juga ada ayat yang khas pada perempuan sahaja, rotqo, korna, ada istilah itu. Itu juga ada ayat yang khas pada lelaki yang diberi unnah. Itu ialah antara ayat-ayat yang sabit dalam kitab yang memang istilahnya bila sabit ayat ini boleh masaf. Di atas kaedah itu tiada boleh khiyar dengan sebab yang lain daripada yang tersebut. Jadi kalau ada ayat-ayat yang lain daripada apa yang telah tersenarai yang lepas, contoh dia kata yang ni kalau ikut pada kita ayat, tapi kaedah syarak yang tu dia tak dikira aib, yang sampai aib itu boleh menyebabkan fasakh nikah. Antaranya adalah seperti didapatkan dia khunsa yang wadih. Khunsa yang wadih didapatkan dia tu pasangan khunsa yang wadih. Istilah ni kita pernah jumpa. Istilah khunsa ni maksudnya orang ada dua alat. Cuma bila sebut khunsa wadih, walaupun ada dua alat, tapi wadih tu maksudnya jelas, terang. Apa yang jelas terangnya? Terang, jelas kejantinaannya lelaki atau perempuan, walaupun ada dua alat. Setelah ada dua alat lelaki ada, alat perempuan ada, tapi datang haid, maka wadih perempuan kahwin dia tengok sama macam tu lagi. Ada satu dalam masa yang sama adalah anak perempuan. Nah, memang datang haid, nikah sah nikah. Pelik ni sekira sebut benda-benda itu kan jadi tak jadi satu hal. Ada pun nak sebut bolehkah dengan istilah kita bicara ni di laku pejabat agama, lepas tu dipisahlah mereka atas nama fasakh kerana aib disebabkan jadi khunsa. Tu yang khunsa tu wadih perempuan, tapi pada masa yang sama ada alat lelaki pada dia, tapi wadih perempuan, dihukum akad nikahnya sah pasal dia memang perempuan, kahwin pun dengan lelaki. Tapi boleh kan dipasang itu sebab ada dua alat. Nak cerai dengan talak, cerai. Nak cerai itu, tapi atas nama pasang tidak. Baik, itu adalah masalah khunsa wadih. Jadi saya beri contoh tu khunsa wadih ke perempuan, ataupun dia khunsa tapi wadih lelaki. Bila wadih lelaki, maksudnya dia ada dua alat juga, tapi wadih dia tu ke lelaki. Antaranya dia sampai tahap balik itu dengan bermimpi dan keluar mani ikut alat lelaki. Dalam masa yang sama ada alat perempuan. Bila ada alat lelaki yang tanda balik lelaki itu ada, alat perempuan pun ada, tapi bila wadih lelakian itu sah dia lelaki, dia boleh kahwin dengan perempuan. Perempuan ni kahwin dia tu, yang macam dia pun ada kat luar tu. Tak masalah saya guna bahasa-bahasa itu kan, tapi kita nak faham bahasa kitab tu. Adakah perempuan ni boleh laku pejabat agama dan minta dipasahkan daripada suami dia tu disebabkan suami dia tu istilahnya khunsa wadih lelaki. Dalam masa yang sama ada anak perempuan pada dia atas nama fasakh tidak, tapi dia nak minta khulu. Cuma ada istilah-istilah kita tak biasa, tak berjumpa lagi dalam apa kan. Biasanya kita pernah jumpa istilah tu, maksudnya dengan tebus talak ataupun dengan talak. Yang tu kalau dia nak minta itu satu hal, tapi atas nama fasakh tak ada. Fasakh khas atas nama khiyanah ain yang sabit dengan kitab syarak yang telah disedarkan. Dengan ada isu-isu yang kita sebut, walaupun terkenal zaman hari ni adalah yang model-model punya tu, ada kita sebut isu apa itu, Allah SWT. Apa lagi kita buat pemeriksaan kesihatan tu, AIDS apa itulah kan, yang melibatkan keturunan. Ada isu yang kita dah bicara dah pun. Yang tu yang dia nak kata tu, kalau kata yang bukan atas yang telah warid syarak, yang telah dipahami ulama dengan teliti, selain daripada kes-kes yang telah dibicarakan lepas,
untuk nama pasang tak boleh. Jadi atas nama nikah, atas nama talak, nak pisah atas nama talak, tu masalah talak. Yang itu ada kita bicara itu adalah khulsa yang wadih. Satu lagi istilah disebut ada pun khulsa muskil. Khulsa muskil sebenarnya maklum itu bahasa kita pernah jumpa istilah-istilah ni. Khulsa muskil maksudnya orang yang ada dua alat, dan istilah muskil dulu. Muskil tu kita guna bahasa muskil kejantinannya lelaki atau perempuan. Kalau ikut asal mereka, khulsa muskil ni dia memang tak boleh nikah. Nikahnya pun tak sah. Pasal apa? Bila muskil, dia lelaki perempuan. Muskil. Untuk nak kahwin lelaki ke kahwin perempuan? Muskil, tak sah. Dia tak sah nikah awal lagi. Cuma kalau orang kata lah, benda tu kena dirahsiakan kan? Muskil tu ada dua alat. Lepas tu katalah akad nikah, kata takdir akad nikah, maka tiada sah nikah sertanya. Kalau nikah ada dua alat, untuk lelaki perempuan, haid pun tak datang lagi. Nak kata lelaki pun memang anak lelaki ada, dia kata anak perempuan pun ada. Pernah nak mimpi sampai tahapnya balik keluar mani? Dah ya. Untuk pernah nak main haid lagi? Dah ya. Tu lelaki perempuan. Alat kedua ada muskil. Suara dada tak menunjukkan kelelakian ataupun keperempuanan dia. Sebab ada orang lelaki tek besar, minta maaf dia rasa itu. Ada orang perempuan tak ada tek, minta maaf rasa itu. Pasal dada tu pasal dada tak menunjukkan kelelakian keperempuanan. Suara ada orang lelaki suara ada orang perempuan suara penyanyian. Suara tak menunjukkan kelelakian. Untuk nak menunjukkan wadih ni lelaki perempuan ni namanya. Tak situ kan? Tak situ tu tanda dia apa? Itu yang wadih tu. Kalau kita alat wanita keluar haid, tak ada alat wanita. Walaupun dalam masa yang sama ada alat lelaki. Kalau disebab tanda kelakian dia tu, ada tanda balik dengan keluar mani, dengan mimpi atau sebagainya daripada alat lelaki dan tak datang haid. Memang dia keluar kalau alat lelaki, dia tak akan datang haidnya. Kalau khulsa muskil, dia bukan istilahnya pasal dengan sebab haid, tapi tu disebut tiada sah serta nikah sertanya. Nikah tak sah. Jadi batal tu bukan pasal batal nikah dengan sebab khulsa, dengan sebab muskil-muskil tu, tapi nikah tak sah pasal tak wadih kejantinaan dan kelakiannya. Kejantinaan lelaki atau perempuannya tu tak sah. Tentu sekali lagi kalau sebut dengan fakta ni, khulsa muskil selagi istilahnya muskil, dia tak sah menikah sama ada lelaki atau perempuan. Maksudnya apa? Tak tahu status. Kalau kita lanjutkan sikit ke bab yang kalau kita belajar, ada bab faraid. Bab faraid ni bab bagi harta pusaka. Setelah ada seorang mati, tinggal anak. Anak ada ini khulsa muskil. Laki perempuan, nak bagi awal laki ke abang perempuan? Abang laki perempuan lain tu kan. Selagi status dia muskil, tak boleh bagi harta ke dia. Untuk harta-harta yang lain macam mana? Dia ada bakhah kan dalam faraid, dalam belajar macam mana kaedah nak bagi pusaka dia. Maksudnya kalau katalah ada anak dia daripada si mati ni yang waris, antaranya anak dia tu khulsa muskil, dia tak jelas kelakian ataupun keperempuanan dia ke, harta pusaka tu kena kira. Kalau takdirkan dia lelaki, berapa dapat? Takdirkan perempuan, berapa dapat? Jadi waris-waris yang ada tu, kalau takdir lelaki, berapa dia dapat tuan, dan siapa yang akan boleh dapat atau tak dapat dengan sebab andaikan kata ada lelaki atau perempuan. Jadi kaedahnya kena takdirkan waris ni bagi hamba yang paling sikit pada mereka. Cara tu banyak kan, tapi saya nak sebut ialah bila tak jelas lelaki perempuan dia, atau pusaka pun wakaf tu tawakufkan dulu. Tawakuf maksudnya tak dibagikan lagi harta pusaka disebabkan tak jelas pewaris ni lelaki atau perempuan ni. Tambah pula anak seorang, khulsa muskil dah tu. Kalau lelaki dia ambil hak dia, kalau perempuan dia ambil separuh. Jadi harta pusaka tu macam mana? Biar
Tunggu dia balik, umur balik, jelas laki perempuan dia. Pada masa itu lah laki akan diputuskan harta yang sepatutnya dimiliki oleh dia. Adakah dia ni dalam keadaan laki atau perempuan? Untuk pekah kan, kalau ada saya sebut isu-isu kita bicara yang kita baca kitab atau maghrib lah, baca kitab yang sama kan. Untuk Qutah Muskil ni kalau ikut dalam kitab, dia memang ada kitab pekah yang memang bab khas. Bab nama tajuk bab Qutah Muskil. Bab dia memang dia istimewa dalam bab pekah. Pasal pekah ada peruntukan hukum, pekah bab wudu, bab aurat, bab semayang. Ni kita bicara ni bab nikah, boleh pasal tak pasal, aib tak aib, bab pusaka. Memang ada bab khas mereka. Satu kena faham hukum ini kita sebut yang muskil-muskil. Muskil pun ada bahas hak memang jantan, original jantan yang memang betina, original betina ni macam mana? Itu memang jelas. Memang jelas kan. Sampai tak tahu hukum ni, bengok nak mampu ni, dia korban dia berani. Jadi bagi betul kan kondisi ada. Sekiranya sebut itu kan. Baik. Jadi asal nak bercakap itu tak tentang muskil tu. Jadi kalau tak muskil, dia tak sah nikah awal lagi. Satu, kena pastikanlah siapa-siapa yang dalam status usaha muskil, dia masih nak muskil lelaki atau perempuan dia, dari sisi hukum tak sah nikah. Kalau katakan dia memang perempuan tapi tak main haid lagi, itu bukan usaha muskil, itu haid muskil. Mobil bahasa dia tu. Apa haid muskil? Tak main haid lagi, tak main haid lah. Ada orang perempuan tak main haid sampai umur 30, 40 kata. Adakah dia dah masuk haid yang boleh pasang nikah? Tak kan? Maksudnya dia bukan ada problem halang haid ni, tak ada. Cuma tak main haid. Saya sebut apa-apa tu, tuan tak faham, tak ada lain-lain. Please remind your lesson. Ataupun satu kes lagi kata dia yang ni walaupun dia kita pandang aib lah, tapi dalam syarak dia tak senaraikan yang itu sebagai aib yang boleh pasal nikah. Antara ini ialah didapatkan isterinya, isteri bagi seorang lelaki istihadah. Perempuan ni istihadah. Antara istihadah ni kita buat ada yang haid dia tak nak bahasa haid darah dia tak nak berhenti keluar. Kalau ikut haid ni dia datang waktu-waktu tertentu, ni darah tak berhenti keluar, berhenti tak berhenti keluar pun macam mana pun kita kena belajar khas tu pun ada buat khas. Macam mana nak hukumkan darah yang tak berhenti keluar, dia terus-menerus keluar ataupun keluar tapi sewil. Dia ada waktu keluar, ada waktu tak keluar tapi sewil. Saya tak tahu rasa sewil tu kena mengaji lagi, kena bertekor masalah. Sewil tu maksudnya keluar 3 hari berhenti 3 hari, itu keluar 3 hari berhenti 3 hari. Itu pun sewil dia tu. Itu berhenti seminggu, itu keluar pula. Dia tak ikut tertib macam mana peraturan haid yang sepatutnya. Kena belajar khas tu orang istiadah ni. Jadi pun lelaki ni kena kahwin untuk bini dia macam tu. Macam mana ni? Pening. Perempuan tu pun pening, untuk lelaki pun pening. Nak selesaikan kes ni. Pasal istiadah mana haid, mana yang suci. Yang tu lagi dua-dua kena tobat pasal dua bodoh, suami pun bodoh, bini pun bodoh, tapi belajar macam mana nak selesaikan isu istiadah dia. Tapi boleh ke pasal atas nama aib nikah? Tidak. Nak talak lain pasal. Tapi mesti selesai, mesti selesai ikut kaedah syarak. Mana waktu yang suci, mana tak suci. Saya memang spesialis dapat tu, saya memang mengerti sangat. Tapi nak sebut tu agak banyak, tapi nak sebut agak pergi belajar, selesaikan masalah syarak. Untuk suami boleh pakai yang bini kalau darah keluar. Kalau darah tu keluar, tapi bukan darah yang keluar waktu haid, suami boleh bersama isteri. Walaupun bahasanya berlomah darah, berlomah ya. Kalau berlomah darah tu, darah tu bukan darah yang nama haid, yang tak jadi haram bersama dengan isteri. Ini sebab perempuan tu kalau bukan waktu tu yang menghalang solat dan puasa, yang dia wajib bersuci dan solat, disebab puasa wajib puasa, walaupun darah keluar, suami boleh bersama isteri. Satu dia tak istilahnya aib yang menegah kan, yang boleh menyebabkan boleh jadi pasal geli tak geli, selera tak selera tu lain hal lah. Pun tak nak juga, dia bukan istilahnya pasal, istilahnya tolak. Istiadah itu juga ada bisul banyak. Bisul pun bisul
bisul. Kat kepala pun kat 20 ringgit kan. Bisul. Baik dia tak dia ada. Ada buat bisul tu Ustaz tak apa, Ustaz tak buntut. Apa buntut tu? Rasa tak punggung. Ustaz tak badan, Ustaz tak kaki. Bisul tak tahu penting. Bulan tu bukan sedikit kan, 5-6 bisul. Bisul tu sosok tu. Bisul. Bila nak sembuh bisul ni? Sembuh tak sembuh dah. Nak tanya masalahnya. Boleh pasang? Tak. Itu dia bagi dengan kita. Lagi apa? Itu juga penyakit yang dinamakan dia dengan mubarak. Yang ni dia bagi catatan nombor 1 tu. Ada ta'liq di situ. Itu penyakit gatal yang berbiji-biji. Kemudian maka nak baca tu kita lama ni tak pandai yang kita jawab ini. Beca-beca dan keluar segala air-air. Dibaca ngecah tu. Beca atau apa, mungkin pecah apa, mungkin dia jadi biji, untuk menjadi pecah, putih, macam small pox, chicken pox tu kot, macam bahasa ni itulah. Itu yang dinamakan dia juga ada dengan hikah. Hikah ni memang asal umumnya penyakit gatal seluruh badan. Jadi dia ada mungkin alergi kat kulit dia, bukan saja alergi silap makan, memang bila-bila pun dia alergi tu duk gatal. Kulit dia biar gatal sini. Kalau kita kurang, apa lagi kurang pun, apa lagi lepas pada kurang tu kayak. Adakah dia termasuk dalam elat atau air yang boleh menyebabkan pasang? Disebutlah pasang tak ada. Atas nama pasang tak ada. Untuk apa? Atas nama pisah dia tolak. Maka dia boleh sial dengan sebab itu. Itu adalah kes-kes yang lain lah. Apa lemah jantung, 3 selangkai, bohir tu, darah tinggi, kencing manis, kencing busuk, tak ada. Ketiak busuk. Ada kan? Ada orang yang bukan ketiak busuk, memang badan dia berbau. Baik lelaki perempuan, ada kan? Ada orang yang dia penuh dia namun badan dia tak bau, wangi. Khususnya Rasulullah. Kita ni Abdullah, kita tak Rasulullah. Abdullah, kita hamba Allah kan. Peluh itu masing-masing lah. Ada orang lepas mandi pun bau peluh 5 minit je cukup lah. Bau mau perih busuk. Ada yang tu baik lelaki pun buat apa kan. Masing-masing punya hamba lah. Tapi boleh ke pasal ni tak? Ada. Baik, di antara prinsip disebut tu macam tu lah. Ataupun penyakit apa lagi? Lemah jantung, lelah, mengah kan. Bini saya tak seperti tak semua tu. Boleh ke nama sial? Sial tak ada kat situ. Tak nak tu. Kalau tak nak, tolak. Untuk kalau nak simpan juga buat double barrel. Dekat orang lagi buat spare part. Sorry lah bahasa-bahasa tu kasar lagi lah. Tapi semua kata atas nama pasal tidak. Okey, selesai. Soalan terlalu di sekitar tu yang dia nak memberikan kat kita apa yang lepas kita dah bicara, yang tu aib-aib yang boleh pasang. Jadi selain pada apa yang telah sesedara itu tak ada. Ada soalan? Sama ataupun ini orang keluar masa sebelum kahwin mungkin, ataupun jadi rasa biji ataupun naik kuah banyak badan ni ya, ataupun untuk suruh panau apa tak panau pun jadi ada tanda badan banyak, ataupun berbulu, orang perempuan tapi berbulu, dada berbulu, betis berbulu, peha berbulu, belakang berbulu, tangan ni kelak. Kalau untuk lelaki punya bulu, untuk lelaki tak ada bulu. Untuk lelaki tu suami masuk ke dalam bulu sikit, sorry suami pun tak berbulu tangan, isteri selak tangan budak kalau berbulu minta maaf, bahasa dia tu kasar lagi. Tapi jadi tak ada. Walaupun kita je hilang selera talak tak ada, kita dah masak. Tidak sah nikah misal muskil tu disebabkan tidak mendapat hukum nikah lelaki perempuan. Ya, betul ya.
Jadi tak sah sama sekali tu di atas ada mesti nikah lelaki perempuan. Jadi bila tak jelas kelahiran ataupun keperempuanan itu tak boleh dalam nikah. Misal ni lelaki ni kahwin dengan siapa? Lelaki perempuan. Tak tahu lelaki perempuan. Tak sah nikah. Canggih jadi lelaki perak lah. Masing-masing ada senjata. Senjata memang tu ada. Tapi lelaki mana buktinya pasal tak main haid. Katalah ini. Katalah ni perempuan kahwin. Ni dia lesbian. Ini istilahnya lesbian. Betul ya, agak tu betul. Duk jauh-jauh ni payah sikit dalam tadi kan. Ngaji duk dia ni payah lah. Sakit pinggang tu. Sikit saya suka tegur itu kan. Pandai orang muka. Pandai orang muka. Ada? Boleh? Tentu saya ngajar ni kalau ikut, saya tak suka ngajar di atas. Di atas tu saya suka duduk meja ni. Saya orang duduk dekat tak balik. Saya bukan tak balik kan. Saya biasa ngaji. Kadang ngajar untuk guru ngajar orang masjid. Pakai meja ni. Kita mengaji duduk pondok suka duduk depan. Kita duduk depan. Oh punya lengkau tepuk. Saya pasal saya biasa kena lengkau tepuk tu. Kita nak ngaji duduk depan. Nak ngaji depan. Kata kalau boleh. Pasal saya pernah lengkau tepuk. Saya ngaji untuk guru duduk macam ni. Kita duduk tu. Saya tak suka kalau orang duduk dekat ni. Saya meja ni. Saya duduk bawah. Saya duduk bawah. Duduk pun duduk tengok sini dia lain sikit lah. Tak tahu. Saya tak tahu pasal dia pun duduk tengok sini. Bila hari kursi yang ada pakai ni lah. Saya suka duduk di bawah. Duduk di bawah tu kata lebih mesra alam. Dekat. Dia duduk jauh. Lagi tinggi saya duduk. Lagi jauh tak tahu kan. Abah ada TV. Itu tak tahu pasal kan. Betul ke TV sana kan. Tak tahu kan TV mana. Kita tak pasal function action tu saya apa cerita ni cerita tahu dekatkan soal cerita ada jauh tu nak komunikasi tu susah sikit kan. Baik, kalau tak ada teruskan. Maka jika dipasahkan nikah dengan aib suami ataupun aib isteri, ini dia nak lanjutkan apa yang telah kita bahas. Kalau kita telah berlaku pasah, jika pasah dahulu daripada wati ialah jemaah, tiada wajib maharnya, tiada wajib mahar. Dia sebut masalah mas kahwin. Jadi bila telah kahwin-kahwin kita tengok ada aib gila, apa dia sebutlah sopa, kusta, undah, ada rotkok, korona, apa yang lepas. Tak ada bersama lagi, kita tengok ada aib pasah. Jadi mahkamah pun pasahkan suami isteri ni. Mas kahwin punya tiada wajib mahar. Mas kahwin tu. Jadi tak wajib, suami tak wajib bayar apa-apa lah dalam sebab mas kahwin. Sebab mas kahwin ni adalah nafkah. Okey, kalau ada bahasa nafkah yang suami wajib beri di atas tubuh isteri yang isteri telah serahkan kepada suami. Jadi bila tak ada berlaku apa-apa lagi istilahnya jima atau wati tu. Bila tak berlaku apa-apa, tak wajib apa-apa itu. Satu yang dia bicara pun mahal. Sikit balik ada yang kita pernah sentuh dulu dalam masalah kahwin-kahwin ni. Macam selain daripada bab mas kahwin, dalam bab perkahwinan ni adalah belanja agama. Yang belanja agama kita ada bicara dulu sikit banyak hari. Yang belanja agama tu kalau ikut, dia ialah nafkah yang suami wajib beri pada isteri pada hari tamu perkahwinan. Nafkah apa tu? Nafkah tempat tidur ya. Tilam, mantan, selimut, toto, biasa gitu. Debok, katil, lemari tengkuk baju. Di sebelah zaman tadi itulah cermin, lemari cermin, dapur cermin saja. Lepas tu yang tu tempat tidur. Lepas tu dapur dia tu, dapur, tonggas, pinggan, mangkuk, elemen set apa, peti sejuk, mesin basuh. Yang kalau ikut nisbah zaman ni itu ialah antara nisbah tanggungjawab dan nafkah yang suami wajib beri pada isteri pada hari pertama perkahwinan. Yang tu macam mana? Nanti yang istilah ulama-ulama kita dulu dan orang tua kita dulu dah pakai bahasa tu. Apa? Belanja hangun. Yang tu balik, tak balik.
bodoh lah ni. Pulang ni kata ada undang-undang macam tu pada. Bodoh tau ni. Dia tak faham belajar hangus saudara. Belajar hangus tu untuk dia tu lah. Istilah ni kelengkapan. Hal yang ada pada wanita tu, pakaian dia, baju dia, telekor dia, kain dia, belilah 2 pasang. Kalau ikut wajib pasang kan, asalnya nak beli 2 pasang. Okay. Yang tu wajib suami beli tu. Tu tempat tubuh dia, nisbah pakaian yang wajib dia beli. Lepas tu tempat tidur dia, kelengkapan tidur lah pastinya tidur. Asalnya untuk isteri takkan tidur seorang, mestilah tidur 2 orang. Macam mana pun bila beli untuk 2 orang, siapa punya katil tu? Isteri dia. Jadi belanja-belanja tu yang sebut belanja 8,000, 9,000 tadinya rating harga tu, beli ada lah tu. Dan siapa punya milik tu? Isteri punya tu. Dan tanggungjawab tu siapa wajib bayar? Suami bayar. Jadi yang tu lah nama belanja hang tu. Hang ni apa? Hang ni pasal dia berlaku kes pasal mah kahwin balik. Ni kes kita sebut ni. Mah kahwin balik. Hak tu. Tu nama hang tu. Orang Melayu memang sekali disebut. Dia hang memang apa tu ni? Hang tu. Satu bodoh orang Melayu. Melayu yang tak ngaji kan. Siapa yang ngaji? Ya. Banyak kita lah bodoh kan. Tapi tuan-tuan ni semua ngaji. Tapi baru ngaji. Dari dulu bodoh dia sikit dia support-support kan. Tak faham tu dong. Baik. Jadi kalau pasal dah berlaku daripada wati sebelum berlaku wati tidak boleh mahal. Atau dia pasahnya kemudian daripada wati dengan air yang datang kemudian daripada wati, maka wajib sama. Kalau ikut dia tu sin alif mimnya sama ni, bukan sama ni. Wajib mahar musammahnya. Wajib mahar musammah. Ni kayak ni pasal topik ada lagi dengan kita ni. Wajib bukan sama ni, wajib mahar musammah. Mahar lah min mahar. Apa pasal memang bab ni tak cara bab mahar ni. Bab mas kahwin. Jadi dah bersama dah suami isteri ni. Kita tengok sopak gila. Katalah itu. Macam malam pertama tu dia tak kira sopak tak sopak, kawan pun gelap. Tak maaf tak saya sebut bahasa gelap ni, tak tahulah ada sopak tak sopak, pakai buka-buka lampu dia lah. Tampur-tampur sopak, istilahnya sopak kan. Betul nak pasang kan? Pasal dia tak tahu kan. Lepas tu nak pasang, tapi dah bersama suami isteri. Ataupun kes tu gila, tapi dah pakai dah ni dah. Sebut tu lah. Jadi wajib ke mahar? Wajib kan? Pasal apa? Dah bersama. Nah, mahar apa yang kena? Jawab lah. Ada 4 mas kahwin kita dah belajar apa kata ni? Mahar apa yang kena? Nanti yang terikut dia tu wajib sama ya, sama. Mahar musammah. Apa mahar musammah? Mahar disebut dalam masa akad. 4 atau lagi tunai. 4 atau lagi sabit itu lagi Malaysia. Saya suami telah bersama dengan isteri. Wajib mahar. Mahar ni ialah antara dia nafkah pembelajaran yang wajib suami beri. Yang nafkah tu nafkah tubuh wanita, tubuh isteri tu. Suami dah pakai wajib bayar mahar. Siap. Tak ada senang kan. Ada buat dah belajar pun. Orang dulu tak belajar pun. Ni dua ajar kan. Faham dalam masa tahu. Jadi cuma dia ada sebut dengan ada air selepas daripada wati. Dia pasang ni lepas pada wati dengan air yang datang kemudian daripada wati. Air itu datang kemudian pada wati. Apa maksud air yang datang pada wati? Setelah kahwin, akad nikah, wati. Lepas wati ni baru datang air. Dan air itu air lepas. Sebelum ni kata lah macam ni, orang perempuan ni tak pernah gila. Tak pernah gila, memang ada pernah gila. Katalah itu. Tapi tak pernah ada gila. Menikah, lepas-lepas waktu gila. Gila kan? Jadi itu juga, itu nisbah perempuan ataupun lelaki. Tak pernah gila ke tak? Dulu ni. Lepas-lepas malam pertama, sama sama isteri. Gila tu lelaki. Memang tak ada gila orang ni, tak ada gila sampai siar. Tu dah
pada pakai sabit mahar bersama. Kalau nak pasang, kalau nak continuous dan apa yang ada itu continue ada masalah kan. Okay. Baik, yang tu air yang datang kemudian daripada waktu ataupun dipasarkan kemudian daripada waktu, dipasar lepas pada waktu tapi ataupun bersama dengan waktu dengan sebab air yang datang menyertai dengan akad, bersama dengan akad tu datang kan. Cuma nak andai yang masalah tu payah kita, tapi bahasa ayat yang disebut kitab ni macam tu kan. Ayat yang menyertai ni adalah disebut ayat yang muqarin, ayat yang menyertai dengan akad. Akad nikah, suami selesai akad nikah, aku terima akad nikah ni. Faham? Terima gila. Sudah tu tak pernah gila kan? Sabit. Itu sabit gila. Tapi kemudian ada pada waktu bersertanya waktu. Nak tanda dengan masalah, cuma bila nak gila masa itu, dia tak jadi waktu ya. Kawan pun tak nak lah, katalah itu. Jadi kalau tak nak. Katalah bila berlaku itu, asal akad nikah tak tahu apa kes, jadi gila. Lepas tu kawan ni balik, pergi rumah perempuan, bersama dengan isteri. Dia tengok, dapat cerita kata dia gila lepas akad nikah. Tapi belum waktu lagi masa tu, lepas tu waktu. Tak sebut satu isu tu. Yang dipanggil ayat muqarin. Ataupun ayat yang datang antara akad dan waktu. Antara akad dan waktu. Akad untuk nak waktu. Ayat itu. Itu yang beri contoh lepas akad nikah gila. Ataupun bersama-sama akad nikah gila. Ataupun dipasangnya kemudian daripada waktu dengan ayat yang datang bersertanya. Ataupun pasal ni selepas pada waktu tapi ayat yang datang bersertanya berserta waktu. Waktu-waktu itu gila. Contoh gila kan, maka wajib mahar bisil ni. Dari segi hukum wajib mahar bisil. Kalau macam ni dia wajib mahar bisil, bukan wajib mahar bersama. Yang ni nak topik ni saya pun tak nak susah sikit sebab bab tu pasal dia amat teliti sangat hukum. Ada benda saya tak detail dengan pun lagi pun bikin ayat ni jarang berlaku. Macam mana pun kalau ambil penelitian hukum tu, fakta tu, kalau tuan-tuan jadi hakim ke apa itu, nak rujuk kitab tu kena perhati dia tu macam mana nak menghalusi masalah. Pasal bab-bab gila tak gila, adakah gila ni sabit masa akad nikah ke lepas akad nikah ke sebelum ke selepas bersama suami isteri ke masa bersama suami isteri tu baru jadi gila jadi aib tu. Yang ni semua dia tak amanah orang yang mencerita dalam masalah tu abadan. Pasal bila dia ikrar dia mengaku gini tu nanti nak sabitkan hukum tu. Pasal kita bicara pula masalahnya masalah pasar, masalah mahal, ada berkaitan dengan harta benda, bersabitan dengan masalah kehormatan, masalah Allah telah disabit anak akibat keturunan. Jadi nak sabit yang muda-muda itu, mahkamah nak bagi keputusan boleh pasal tak pasal apa sabit harta yang kena bayar ni, nak bagi hukum tu dia mesti bagi hukum maklumat tepat. Dan kita dapat tidak antaranya isu maknama kata macam ni tuan, dia gila tu masa bila tu apa adat lah yang dia tahu apa masalah pada dia. Jadi apa yang diikrar nanti dalam mahkamah bila disoal minta penjelasan dia gila bila sebelum dia ada gila tak ada gila, sabit gila dia bila dia ada sedar bila dia tak amanah dia dan apa cakap dia pakai. Jangan pun ada kata macam ni ada buat halus tu perubahan dalam ni saya tak kerti kadang-kadang saya tak tahu dan bahasa dia halus sikit muqarin selepas penangkat antara akad dengan waktu dia ada istilah-istilahnya. Jadi macam tahu asal topik ni selepas pada waktu jadi ada aib itu mahar bersama. Jadi masa akad muqarin selepas akad tapi tak waktu lagi masuk waktu baru jadi aib. Kalau kes-kes itu mahar itu bukan mahar bisil, bukan mahar bersama tapi mahar bisil. Dia punya fakta kan, angkat tak tahu, faham tak tahu, tambah lagi main freehand kitab dia dengar dia tak tahu dia tangkap
Istilah Arab tu mahar bisil, mahar sama, aib, qarin. Ngantuk dah sikit. Awak tak faham apa. Maka jika terpasang dengan sebab murtad. Baik, satu lagi kes. Jika terpasang dengan sebab murtad, kemudian daripada waktu sama ada murtad keduanya atau salah seorangnya, maka wajib samanya. Oh, dia itu pokoknya. Wajib samanya, maksudnya wajib mahar musamanya. Okey, jadi kes-kesnya ni lah. Jadi bab aib yang lepas selesai lah. Jadi dia nak masuk sikit. Ada istilah pasah lagi. Tapi pasah ni bukan pasah dengan sebab aib, tapi masih istilahnya pasah. Apa dia? Ada pasah yang berlaku dengan sebab murtad. Jadi murtad ialah antara sebab berlaku terpasah suami isteri, dan dia tak perlu dengan perintah mahkamah. Pasah. Dan dia bukan tolak, terpasah. Istilahnya pasah. Kita sebut sikit dengan isu murtad. Murtad ni macam apa? Kalau kita belajar akidah, murtad itu sama ada perkataan, perbuatan atau i'tiqad lah. Yang kita boleh hukum ni bab perbuatan dan masalah i'tiqad. Setelah jadi nikah-nikah, asalnya okey je suami isteri ni. Kita tengok suami Syiah. Dia kata hari 15 Sehingga hari ni sepatutnya dia dapat wahyu. Sampai macam tu, bingung Syiah. Sepatutnya dia dapat wahyu, dia boleh silap landing. Kafir tu kan. Ataupun dia jadi Syiah, dia berladat sahabat. Kafir tu, ada silap ulama tu. Tu jadi murtad. Itu kalau disebah ke suami. Ataupun yang perempuan, kata dia, aku ni asalnya okey. Untuk dapat pengaruh Syiah dia, dia telah dimuta'ahkan oleh 40 orang lelaki ya. Suami ada, tapi muta'ah orang ambil tu. Itu apa? Itu suami muta'ah. Yang ni suami betul. Ini suami muta'ah. Kalau bapa dah, muta'ah kalau bapa tu, itu zina lah. Pada dia halal, kita tak apa. Lagi ramai muta'ah lagi besar pahala. Lagi jamin dari syurga. Kalau bapa ada tu, halal tak benda haram dengan silah. Dengan haram dengan ijma', apa ada silah. Hang kata halal, murtad tak tahu kan? Sebutan isu murtad tu, apa dia isu murtad ni contohnya? Ataupun isu i'tiqad Wahhabi. Asalnya biasa dia orang Islam keturunan ni, dia bodoh. Untuk belajar, bila kahwin baru nak belajar pula silap sumber, belajar dengan Wahhabi. Dia kata orang tak ada lagi. Murtad tu kan? Orang tak ada lagi. Tu murtad kan? Bila murtad, mereka terpasah suami isteri. Bukan tercerai, bukan istilah cerai talak. Dia bahasa talak pasti cerai, tapi cerai itu bukan cerai talak. Dia furqah itu bukan furqah talak, tapi furqah itu furqah pasah. Nah, pasah itu pasah murtad. Baik, yang ini isu dia. Maka jika terpasah dengan sebab murtad, jadi murtad pasah juga. Jadi maksudnya istilahnya tawakuf suami isteri tu. Katalah kita sebut contoh ni, seorang ni jadi Wahhabi, dia pun jadi Syiah. Bila dia ternyata Syiah atau Wahhabi tu pasal, bila terpasal, maksudnya suami isteri tu macam mana? Nisbah suami tak boleh sama dengan isteri dia, isteri tak boleh sama dengan suami. Bersama juga haram, benda suruh ni nak pasal hukum terpasal. Dan pasal ni pasal syar'i, walaupun mahkamah tak hukum pasal. Macam mana pun isu pasal tu saya dah sebut, kita tengok hukum dulu. Ada masalah tanya ni, sebab ni musibah dia ada pasal macam gambaran ni macam-macam lah. Macam mana pun dia dah sebut, kalau terpasal sudah urutkan. Kemudian pada waktu, dah waktu dia tengok berlaku ada murtad kalau seorang ataupun berdua, maka wajib mahar bersama. Wajib sama je, pasal dah bersama suami isteri, wajib suami bayar mahar ke isteri. Tak kira sama ada yang murtad suami atau isteri, pasal dah pakai. Dan tiada boleh kembali oleh suami dengan bersama. Suami tak boleh nak rodok, istilah kembali tak boleh rodok. Jadi apa yang telah dipakai perempuan itu, dia wajib bayar mas kahwin, apa yang telah disebut baru. Dan wajib mahar bisil atas orang yang memperdaya
umum ni. Tadi boleh. Wajib mahar Mesir. Bila wajib mahar Mesir? Wajib ada orang yang memperdayakan dia, orang yang kecoh dia, tipu orang lelaki ni untuk menikah. Siapa dia orang memperdaya yang tipu orang lelaki yang berkahwin ni? Antaranya wali ataupun isteri. Isteri mana? Isteri yang diam daripada aib itu. Isteri diam tapi tujuan dia diam itu pasal dia nak makan dia gila ataupun dia ada syuratan atau dia syiah misalnya perempuan dia diam. Bila menikah suami pakai suami pakai kita beritahu ayat sebenarnya syiah. Suami pakai wajib mahar bersama. Kalau ikut yang kena apa? Jadi asal ikut pasal perempuan ni mesti yang kahwin dia wali kan. Wali tahu tak isu. Itu kan. Isteri diam. Isteri dengan bawa dia ambil daripada anak. Wali tahu anak dia. Memang bahasanya faham aja wali bapak dia pun syiah tu kan. Jadi tujuan dia apa? Biar orang ni kahwin dengan anak dia. Bila dah pakai, dapat mas kahwin, dapat duit. Kalau dia nak mutu'ah, dapat RM2 kan. Ni mas kahwin RM2,000, dapat RM2,000. Kawan nak kena dengan tu. Akan nikah, pakai RM2,000. Itu syiah. Jadi pasal-pasal mudah. Betul lah itu. Nak RM2,000, tak kena. Wali punya. Kalau wali tak tahu. Kalau wali tahu, wali-wali lagi. Kalau sebab ada hukum Islam, dah murtad, semua dia masuk Islam balik. Tak mau, pancung balik di bangku bang. Yang wali dia. Nak sebut tu banyak kan. Bila sebut bahawa hukum, bahawa hudud, bahawa asal dah bunuh orang murtad, orang punya kan. Kita bicara ni, buat nikah ni, buat ada mahal. Kita cerita buat pasal, dah buat mahal. Cerita situ. Betul-betul kita nikah ni, kalau bicara hukum, sebiji, kita bicara, kira saya sebut itu, kitab kita baca ni, kalau di sebuah orang Melayu dulu ni, baca ni orang jadi kodi macam tengah diri untuk faham satu ni tuan jadi kodi pun tuan berfikir tu kodi bodoh aku ngaji kepada ni iya kan sebab kitab ni dulu orang utama kita ngaji ni orang jadi kodi ngaji kita jadi kita ni bakal kodi lagi kalau tak jadi kodi dapat jawatan pun maksudnya kita ada ilmu boleh menghukum lah itu je. Faham tak faham isu je lah. Apa cerita tu. Jadi asalnya sebut ialah wali itu dia sembunyi ataupun ada orang ikut, ada orang yang telah direkomend kita kahwin dengan perempuan ni. Tujuan direkomend itu nak kena kita lah. Padahal orang tu kata lah murtad dia kata jom mengikut ayat P, mengikut Tuhan Harun pun kata lagi bagi-bagi nikah semua lelaki jumpa orang Cina dia pakai lah dah akan nikah sah jangan tengok mana mengikut FP dengan banyak F-PAN sikit lah saya lawak-lawak itu sampai-sampai mengikut Tuhan Harun Tuhan dia pun nak mengakui lah tapi kata murtad tu murtad untuk kawan pun oh yang mana boleh bini aku gini murtad tu kata dia pasal memang terpasal tu tu dah pakai siapa hijau? Mok ya? Apa ya? Orang aku dulu ya itu dah pakai? Ambil sedap? Sedap pasal aku kena ubat dia ni yang kemen aku ringat kemen bagus ni aku punya broker ni rupanya dia ada sahab tu tu isu-isunya tu lah kalau sebagai contoh saya bagi itu sebagai contoh isu-isunya tu saya ada asal kita orang murtad tak bila dah suami bersama dengan isteri dia tak jadi kek murtad sama ada mak akidah perdagangan yang ni bukan kena kecoh apa tapi memang suami sendiri atau perempuan sendiri ada kek murtad tak pasal kita dari situ mahal macam mana kalau memang dah bayar dulu bayar selesai kan macam mana pun nikah terpasal sikit kalau kita lanjut kat situ untuk sampai bila pasal ni kedah mak murtad ni bila berlaku murtad terpasal sebab suami isteri tak ada bersama isteri tak diserah dua lah kalau suami ni murtad kalau suami nak berpaksa pun ada boleh
suami ni bila terpasang, hukum perempuan ni dah kena edah, ada hukum edah tu. Jadi ada ayat edah yang tuan-tuan kena faham. Dalam masa edah ni, kalau suami ni sedar silap dia masuk di dalam Islam, kalimah syahadah, balik dari suami isteri, balik semula. Pasal dia bukan bercerai, tolak. Dia tak perlu pada rujuk. Pasal dia istilahnya terpasang dalam sebab murtad. Kalau dia masuk Islam balik, ucap syahadah balik, sah syahadah dia tu dengan sebab dia tarik balik apa menyebabkan dia jadi murtad, balik dari suami isteri. Jika balik semula ke dalam Islam ni, dalam masa iddah isteri, bila berlaku saat murtad suami tu, tuan-tuan, ataupun yang murtad tu isteri, kalau ikut terpasang dalam masa iddah tu, kalau kata suami dan isteri ni yang jadi murtad ni dibetulkan balik akidah dia, di syahadah lain, balik semula suami isteri. Jika balik semula tu dalam masa iddah, jika lepas pada tempoh iddah, barulah suami balik Islam atau isteri masuk Islam. Bila habis tempoh iddah, nak balik semula, kena akad nikah lain. Macam mana peraturan akad nikah semula, wali, saksi, mas kahwin tu. Sikit lanjutkan ke isu pertama. Soal kalau ada waktu harap kita terbincang. Kalau pasal yang lama sampai habis dah, itu dalam ni kira kan? Kedah istilah pasal itu berbeza dengan talak. Perceraian dengan pasal ni dia tak mensabitkan angka talak. Kalau dalam dia suami isteri sama adalah itu gila pasal. Dia tengok nak balik, katalah itu nikah pula. Jadi gila pun gila lah tapi dah pasal dah itu. Nikah balik. Berapa talak yang masih ada? Itu 3 dia. Itu dah cerai dah itu. Itu kan itu memang cerai, tapi cerai dulu bukan cerai talak. Cerai itu cerai pasal sebab ataupun kata lagi isu murtad misalnya. Untuk macam mana dibalik semula ni masih ada talak juga. Pasal tak cerai dengan pasal dia tak mengurangkan angka talak. Saya buat soalan itu. Lafaz, tidak ada lafaz cerai. Tak, dia tak ada lafaz cerai. Fasal. Satu, bila ada ayat yang kalau depan ni memang dia semua ni pasal bila ada ayat, ada isu murtad. Kes-kes macam ni pasal dia tak boleh buat personally. Dia mesti report pejabat agama. Sebab pejabat agama yang nanti dia akan buat keputusan di atas rekod yang ada pada mereka untuk catatan. Untuk dicatat adalah rekod dia. Dia mesti macam mana buat laku pejabat agama nanti akan rekod benda tu, dan sebab bicara dia akan dibicara kan. Mahkamah yang akan buat keputusan. Pasal kalau katalah ada surat nikah dan sebagainya, adakah dia ni, kalau contoh perempuan ni, dia masih bersuami tak bersuami. Jadi kalau selagi tak dilaku pejabat agama, kes murtad atau kes aib ni, padahal ada aib, terpasang sendiri pasang-pasangan, tak rekod pejabat agama, esok perempuan ni nak kahwin lagi sekali, tak ada rekod kata dia telah terpasang, masalah. Padahal aib ada, bab murtad ada katalah itu, memang tak bercerai pun istilahnya bercerai lah, tapi tak dilaporkan pejabat agama, rekod tak ada. Masalah. Satu kes ni dengan apa yang kalau nisbah nak baca nanti kan sebut, semua kes-kes bab pasal ni dia mesti laku pejabat agama. Kalau guna dengan institusi yang ada sekarang, kalau kat Malaysia ni, dia mesti dilaku pejabat agama. Jadi dia tak boleh buat personally sendiri buat keputusan. Cuma kalau sikit lagi saya sebut pejabat agama, isunya mesti laku pejabat agama. Kalau pentadbiran dulu tu, kalau kita tengok sistem mahkamah Islam dalam negara Islam, ikut sistem khalifah Islam dulu kan, sistem Islam yang memang telah berjalan dulu dalam Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, apa semua tu, itu juga zaman khalifah Islam dulu, zaman Kesultanan Melaka dulu. Pasal ulama-ulama kita tulis dia lama kan, kita ni antara mereka yang tulis-tulis kita agama tu, dia tulis tu masa tu kerajaan Islam ada sikit saya sebut isu itu, dan kita bengkak dia pertama belakang, dia bukan zaman Rasulullah ni. Jadi maksudnya sistem politik yang pun dah terkemas dalam negara. Satu, di atas catatan dokumentasi apa kes-kes berlaku apa, yang syarat untuk berlaku di pasal ni mesti laku ke, saya gunakan institusi yang ada kan,
ke pejabat agama, lapor ke Qadi. Qadi nanti akan disebut catatan dan pembukuan dia. Dia yang akan menggunakan kuasa dia untuk memisahkan suami isteri dengan kita pasal. Khususnya dalam kes murtad, macam dia melibatkan kuasa. Pasal suami yang kata, aku ni mesti suami aku, mesti isteri aku. Jadi dia akan gunakan hak itu untuk menuntut macam-macam lah. Jadi untuk supaya tuntutan itu tak boleh dibuat, mahkamah. Apatah lagi kalau kes telah dalam masuk kes murtad, edak mati dah orang, bersangka. Bersangka lah. Sedangkan kaedah bersangka kalau ada yang kamu tak bersangka. Mana boleh orang Islam bersangka pada orang kafir bersangka pada Islam, tak boleh. Siapa yang akan berutus saya tu? Mahkamah. Satu kalau kita lanjutkan sikit ke dalam isu tu, dia mesti di atas kita lapor ke pejabat agama kalau guna dalam bahasa tu, dan mahkamah lah yang akan buat keputusan dan catatan rekod dan sebagainya. Jadi sebab kita tu sebuah cuma ada benda-benda jadi dia mestilah diselesaikan melalui proses mahkamah. Dan sikit kalau sebut tu nak menunjukkan sisi Islam ni ada mahkamah tu. Kalau dengan apa yang disebut kerajaan Islam yang telah ada dulu kan, sistem mahkamah Islam adalah antara sistem yang paling baik dalam dunia. Yang mahkamah sekarang dalam dunia ni hampir tipu mahkamah Islam. Cuma Malaysia ni, mahkamah Malaysia, mahkamah syariah, mahkamah paling lembab dalam dunia. Bobi kata itu. Report pasal berapa? 2 bulan baru timbul, baru baca. Betul nak panggil kes 2 bulan lagi pun mampu lah. Lembab mampu lah. 2 tempat lain lembab mampu. Memang kalau sikit saya sebut lembab tu saya pun memang jajah buat sistem Islam yang pejabat agama kita ni, yang sistem Malaysia yang ada ni, memang dia buat bagi lembab tu supaya nak menjatuhkan, nak downgrade dalam mahkamah syariah, mahkamah yang ombudsman ni, mahkamah sipil, mahkamah magistrat, mahkamah tinggi yang baru. Dan tunjukkan mahkamah ni pun hebat. Mahkamah syariah apa? Tengok bodoh file bertemu dan timbul file pun lepas 3 bulan report tahu dan sepak bini kita lah hidup sampai file tu ke 2 bulan baru timbul file mengkak hilang. Hebat muka pun dah tak hebat lah, baru nak cara kes, baru nak mampu lah, baru file timbul. Saya dia lembab kan sistem tu. Padahal kalau ikut sistem tu lah yang kena paling maju kan. Dan kalau ikut tak ada lah mahkamah magistrat, mahkamah sipil, tak ada. Mahkamah syariah, semua mahkamah tu diselesaikan dengan isu mahkamah syariah. Mahkamah syariah mendominasikan segala hukum dalam negara kita. Okay. Tapi tak dibalik mahkamah syariah apa? Nikah kahwin juga dalam ni pusaka tak ada nak dibahas pada pun. Ada institusi lain lah dibuat. Nak bercakap banyak-banyak ni masuk mahkamah sipil. Betul? Lain apa ada? Ada lah. Jadi mahkamah, sidang mahkamah bodoh, mahkamah syariah. Yang mahkamah syariah tu dalam ni juga mahkamah syariah yang ada. Ada macam sidang kedai kopi kan. Okey, hari Nak timur ke tu 3 bulan. Kita tak faham kita boleh tengok kan kita bawa. Sistem Malaysia. Okey. Ada lagi soalan? Yang mahar yang diberi sebab lepas tu nikah tu terpasang, boleh minta balik mahar dengan sebab yang aib tadi didiamkan tadi. Oh. Kalau ikut kaedahnya siapa yang bila setelah suami dah berwin kan, ternyata aib dia sebabkan kecoh tu lah. Betul? Maksudnya kecoh. Yang wali diamkan. Wali diamkan tu. Betul. Kalau istilah wali diamkan tu, wali kan. Jadi nisbah dah bagi, hak suami boleh minta. Pasal dia istilah itu dah dikecoh, telah ditipu, telah didiamkan daripada aib. Sedangkan wali tahu. Wali tahu jawab tu. Anak dia minta ya. Bapak tipu. Anak dia dah ditekan. Macam dia ada hak katanya dalam tubuh dia untuk dapat mahar. Tapi bapak dia tipu. Bapak dia ya. Tu kalau ada tipu dulu kecoh. Tak ambil apa gitu kan. Memang tahu dia kena banyak lagi. Pasal tu istilah kecoh. Buruk. Example yang
kitab ni tidak boleh kembali oleh suami dengan musama. Makna tidak boleh kembali oleh suami dengan musama. Maka wajib bersama ni, dan tiada boleh kembali oleh suami dengan bersama. Ini kemurtad dia lah. Jadi kalau kemurtad adalah dah kahwin, dah bersama, tu dah pakai kan, wajib mahar kan. Okey. Untuk dia tak murtad. Suami itu murtad kembali ke kamu. Itu tiada boleh kembali oleh suami dengan bersama. Tak boleh minta. Itu je lah itu. Dia itu kita tahu yang isu yang soal tadi lah yang ada report jawab kodi tu, jawab kamu, sebab jawab kamu kena main peranan lah. Sekali dia sebut kitab kita baca ni, kitab kita jadi kodi kan. Kenapa kita tak jadi kodi pun sebab pengetahuan yang dia ada kepada kita tu yang kita baca ni, kalau kita faham boleh jadi kodi. Kalau tak jadi kodi pun istilahnya kita dengan ilmu tu kalau kita tak boleh faham pun kita boleh menghukum apa sekali dengan dia. Allahumma qul lana min dunika kama nabatal arda wa nashika wa nabada rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin.